Dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan berkongsi bagaimana cara murid-murid boleh menjawab untuk buku aktiviti sains tahun 1 unit 8 penyerapan. Okey, jika murid-murid ada buku aktiviti sains tahun 1 boleh buka muka surat 49 unit 8 penyerapan. Kita akan cuba buat sama-sama berdasarkan video ini. Okey. Tajuk penyerapan ni murid-murid perlu tahu bahan mana yang boleh menyerap air, bahan mana yang tidak boleh menyerap air. Okey, first kali murid-murid bolehlah tuliskan tarikh terlebih dahulu. Contohnya tarikh hari ini ialah 14 November. Okey, boleh tuliskan tarikh 14 November. Okey, kemudian baca arahan. Objek menyerap air. Warnakan objek yang menyerap air. Okey, kita tengok satu persatu. Kertas. Adakah kertas menyerap air? Okey, jika murid-murid rasakan kertas boleh menyerap air, maka boleh warnakan. Okey, boleh warnakan untuk objek tersebut. Okey, katakanlah kertas ni warna kuning. Okey, boleh warnakan warna kuning. Okey, seterusnya kita tengok objek yang kedua iaitu guli. Adakah guli boleh menyerap air? Jawapannya tidak. Okey, seterusnya sapu tangan. Adakah sapu tangan boleh menyerap air? Sapu tangan juga dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai handkerchief. Okey, so handkerchief boleh menyerap air. Okey, murid-murid boleh warnakan. Boleh guna warna yang sama ataupun boleh pilih warna yang berbeza. Seterusnya, objek keempat, mainan plastik. Okey, mainan plastik. Adakah dia menyerap air? Jawapannya tidak. So, murid-murid tidak perlu warnakan mainan plastik. Gambar yang seterusnya, klip kertas. Okey, murid-murid perlu perhatikan walaupun dia tulis klip kertas, tidak bermaksud klip ini diperbuat daripada kertas. Okey, klip ini diperbuat daripada besi. Dan klip kertas ini tidak menyerap air. Seterusnya, gambar yang terakhir adalah gambar tuala. Gambar tuala, adakah tuala menyerap air? Ya, tuala menyerap air. Jadi murid-murid bolehlah warnakan tuala. Okey, ambil sedikit masa untuk menyiapkan mewarna tuala tersebut sehingga selesai. Okey, jika murid-murid dah siap muka surat 49, maka bolehlah teruskan untuk muka surat yang seterusnya. Muka surat 50. Okey, mari uji serap air atau tidak. Ada beberapa bahan dan alat yang diperlukan. Yang pertama adalah gelang getah. Seterusnya, kain lap, kertas, sudu besi, penyepit, air berwarna, bika sama saiz, jam randik. Okey, murid-murid boleh perhatikan ada gambar rajah dekat belah tepi ni. Mata murid-murid perlu melihat daripada belah tepi sini untuk melihat paras air. Okey, dan setiap bahan tu akan dimasukkan ke dalam bika yang berlainan. Okey, boleh baca arahan dia, langkah-langkah. Mula-mula perlu isi bika dengan air berwarna. Pastikan paras air berwarna dalam setiap bika adalah sama. Kemudian masukkan objek-objek. Selepas 60 saat, okey, keluarkan objek-objek tersebut daripada bika menggunakan penyepit. Okey, kemudian lukiskan paras air selepas objek dikeluarkan ke dalam jadual di bawah. Lengkapkan jadual pemerhatian di bawah. Okey, eksperimen ni murid-murid boleh cuba buat di rumah. Cikgu cuma nak terangkan apa hasil daripada eksperimen ini. Okey, yang pertama, jika kita masukkan gelang getah ke dalam air, pada asalnya parasnya adalah tinggi situ. Di akhir eksperimen ini, adakah air akan bergerak? Adakah air akan berkurang, bertambah ataupun sama? Untuk soalan yang pertama, gelang getah. Okey, jawapannya adalah sama. Okey, murid-murid boleh ambilkan pembaris, kemudian buatkan garisan. Dia mestilah sama paras dengan air waktu awal. Okey, so kita boleh warnakan air ni sama paras dia macam awal eksperimen. Alright, boleh gunakan pembaris supaya murid-murid dapat lihat air sebelum dan selepas sama ketinggiannya, sama isi padunya. Okey, jadinya daripada sini kita boleh menyimpulkan bahawa gelang getah tidak menyerap air. Okey, murid-murid boleh maklum gelang getah tidak menyerap air.
Okey, kita tengok objek yang kedua iaitu kain lap. Okey, objek yang kedua adalah kain lap. Bila kita masukkan kain lap di awal, kemudian kita biarkan beberapa saat, di akhir eksperimen, apakah yang akan terjadi pada air tersebut dekat dalam bikar tu? Bila kita dah keluarkan objek kain lap tadi, bikar tersebut sudah semestinya akan mengalami sedikit perubahan. Adakah air akan bertambah ataupun air akan berkurang? Jawapannya ialah air akan berkurang. Okey. Kalau awalnya banyak macam gitu, di akhir eksperimen air dekat dalam bikar tersebut akan mengalami sedikit pengurangan. Ini bermaksud kain lap menyerap air. Murid-murid boleh tandakan right. Seterusnya, objek yang ketiga, kertas resit. Okey, kita gerakkan pembaris ni, bawa turun bawah. Kita tengok paras air. Awal-awal penuh. Kemudian bila kita dah masukkan kertas resit, adakah air akan menurun ataupun akan menambah? Jawapannya air akan menurun sedikit. Okey, air akan menurun sedikit. Air akan turun sedikit daripada paras dia. Okey, ini menunjukkan bahawa kertas resit menyerap air. Okey, tapi dia tak turun terlalu banyak. Dia turun sikit saja. Dan objek yang ketiga iaitu sudu besi. Okey, kita ambil pembaris ni, kita bawa turun bawah. Alright, sudu besi. Agak-agak sudu besi kalau kita masukkan awal dan akhir, adakah ada sebarang perubahan pada air? Jawapannya ialah tidak. Tidak ada sebarang perubahan. Air dia masih sama banyak. Okey, ini membuktikan bahawa sudu besi tidak menyerap air. Okey, maka dapatlah jawapan yang sebegini. Alright, seterusnya muka surat 51. Muka surat 51, murid-murid perlu mengelas objek serap air. Okey, arahan dia adalah kelaskan objek-objek berikut mengikut kumpulan yang betul. Dia ada bagi 6 objek dalam jadual ini. Yang pertama adalah belon, kemudian ada kain lap, ada tisu dapur, cermin muka, kertas dan juga sudu besi. Okey, murid-murid perlu kelaskan. Ini adalah salah satu kemahiran proses sains yang murid perlu buat. Okey, macam mana kita nak kelaskan? Ada dua bahagian. Yang pertama adalah objek yang boleh menyerap air dan yang belah kanan objek tidak boleh menyerap air. Okey, kita tengok satu persatu. Belon. Adakah belon boleh menyerap air? Jawapannya ialah tidak. Jadi murid-murid perlu tuliskan di belah kanan. Belon. Okey, dah tulis, boleh pangkah jawapan di atas. Objek yang kedua, kain lap. Adakah kain lap boleh menyerap air? Jawapannya ialah ya, kain lap boleh menyerap air. Jadi tuliskan jawapan murid-murid dalam ruangan di belah kiri. Kain lap. Pangkahkan jawapan di atas. Objek yang ketiga, tisu dapur. Adakah tisu dapur boleh menyerap air? Jawapannya ya, tisu dapur. Pangkahkan jawapan di atas. Seterusnya, cermin muka. Adakah cermin muka boleh menyerap air? Jawapannya tidak. Tuliskan jawapan murid-murid di belah kanan. Cermin muka. Okey, tandakan pangkah di atas. Dan seterusnya, objek seterusnya ialah kertas. Adakah kertas boleh menyerap air? Ya, kertas boleh menyerap air. Tuliskan kertas di ruangan belah kiri. Objek boleh menyerap air. Akhir sekali, sudu besi. Sudu besi sudah semestinya tidak boleh menyerap air. Tuliskan jawapan murid-murid di ruangan belah kanan. Objek yang tidak boleh menyerap air. Okey. Jika murid-murid dah siap muka surat 51, okey, murid-murid dah boleh kelaskan objek mengikut kumpulan yang betul. Objek menyerap air dan juga objek yang tidak menyerap air. Seterusnya, kita akan tengok muka surat 52. Serap banyak ataupun serap sedikit. Okey, mari uji. Ada beberapa bahan dan alatan yang murid-murid perlu sediakan. Yang pertama ada bikar, 3 silinder penyukat. Okey, ini adalah silinder penyukat 1, 2, 3.
kemudian ada air berwarna, kain lap, kertas tisu, kapas muka yang sama saiz. Pastikan ketiga-tiga bahan ni sama saiznya. Kemudian kita perlu ada penyepit dan juga corong turas. Corong turas adalah bahagian yang belah atas ni, yang ada bentuk bermacam kon kat belah atas. Okey, itu namanya adalah corong turas. Apa langkah-langkah yang perlu kita buat? Yang pertama, rendamkan kain lap, kertas tisu dan kapas muka. Okey, kita perlu rendamkan kat dalam bika yang ada air berwarna. Selepas 20 saat, keluarkan ketiga-tiga objek tersebut dan perah air ke dalam silinder penyukat. Kemudian perhatikan paras air dan tandakan right dalam jadual di bawah. Okey, jika murid-murid ada kelapangan untuk buat eksperimen ni, sila lakukan di rumah masing-masing. Okey, untuk kali ini kita hanya akan tandakan terus dalam buku aktiviti murid-murid. Okey, kain lap. Adakah kain lap boleh ada paras air yang paling tinggi? Okey, kain lap. Adakah agak airnya akan berada paling tinggi ataupun paling sedikit? Mana satu untuk kain lap? Okey, kain lap akan mempunyai paras air yang paling tinggi. Okey, seterusnya kertas tisu. Kertas tisu paras air yang rendah, manakala kapas muka paras air sederhana. Okey, murid-murid boleh buat eksperimen ini dulu untuk pastikan sama ada jawapan ini betul ataupun tidak. Okey, katakan murid dapat jawapan yang sama macam cikgu, maka boleh teruskan untuk soalan seterusnya. Yang pertama, nyatakan objek yang menyerap air paling banyak. Okey, objek mana yang menyerap air paling banyak? Jika murid-murid dapat jawapan yang sama macam cikgu, iaitu kain lap, maka menyerap air paling banyak, tuliskan di sini kain lap. Yang kedua, menyerap air paling sedikit. Jika ikut jawapan yang cikgu sediakan ini, yang paling rendah paras airnya adalah kertas tisu. Maka boleh tuliskan kertas tisu. Seterusnya, soalan yang kedua. Susunkan objek tersebut mengikut keupayaan menyerap air secara urutan menaik. Bermaksud, murid-murid perlu susunkan objek mana yang menyerap air paling sedikit terlebih dahulu, diikuti sederhana dan yang paling banyak boleh serap air. Okey, yang pertama sekali adalah kita tuliskan kertas tisu. Yang kedua adalah kapas muka. Dan yang paling banyak menyerap air adalah kain lap. Okey, maka dah selesai untuk latihan muka surat 52. Okey, seterusnya kita sambung muka surat 53. Uji objek dengan air. Okey, Alia telah menjalankan aktiviti untuk menguji keupayaan menyerap air terhadap 3 jenis objek. Kertas sebak, berbola kapas dan juga kad manila. Berikut ialah hasil pemerhatian aktiviti tersebut. Okey, kertas sebak. Okey, kita tengok, ambilkan pembaris, cuba kita ukur. Okey, sebelum dan selepas. Okey, sebelum dia ada banyak macam tu, selepas dia ada sedikit pengurangan. Okey, kemudian kita tengok pula berbola kapas. Okey, berbola kapas. Gunakan pembaris murid-murid, tengok. Sebelum penuh, okey. Kemudian selepas ada pengurangan yang banyak. Sampaikan air dalam tu tinggal sikit je. Dan yang ketiga adalah kad manila. Kad manila mempunyai paras air yang sama. Okey, paras air yang sama. Mungkin ada pengurangan tetapi sedikit sangat. Okey. So, soalan dia, objek manakah yang paling banyak menyerap air? Jika murid-murid tengok dalam jadual ini sahaja, murid-murid dah tahu dah air mana yang tinggal sikit je di akhir eksperimen ni. Okey, sudah semestinya bahagian berbola kapas. So, kita boleh tuliskan berbola kapas merupakan objek yang paling banyak menyerap air. Okey, soalan yang kedua, objek manakah yang menyerap sedikit air? Yang mana yang sedikit air? Jawapan dia adalah kad manila.
Soalan seterusnya, susun objek mengikut keupayaan menyerap air secara menaik. Okey, secara menaik. Bermaksud kita perlu mulakan dengan objek yang paling sikit dulu serap air, iaitu kad manila. Seterusnya, kertas sebak. Dan yang paling banyak menyerap air adalah berbola kapas. Okey. Seterusnya, soalan keempat, murid-murid perlu susun objek mengikut keupayaan menyerap air secara menurun. Okey. Macam mana murid jawab dekat soalan nombor 3? Murid-murid perlu terbalikkan dekat soalan nombor 4. Bermaksud, jika tadi kita mula dengan kad manila, sekarang ni kita mula dengan berbola kapas. Yang kedua masih lagi kertas sebak. Dan yang ketiga adalah kad manila. Okey. Dah selesai untuk soalan dalam buku aktiviti muka surat 53. Uji objek dengan air. Okey, jika murid-murid dah selesai untuk muka surat ini, boleh teruskan muka surat seterusnya, muka surat 54. Kenali kepentingan objek. Okey, suaikan jawapan dengan gambar yang betul. Murid-murid perlu sediakan pembaris dan juga pensel untuk kita suaikan. Contoh situasi yang pertama. Di lantai ada air. Okey? Kita perlu gunakan objek yang mana yang sesuai? Adakah berbola kapas? Yang kedua kain mop? Ataupun yang ketiga tempat lukisan? Keempat kertas tisu gulung? Ataupun yang kelima kotak tisu? Sudah semestinya kalau ada air yang tumpah di lantai, kita akan menggunakan kain mop. Okey, suaikan di gambar yang betul. Kemudian, kita boleh sambungkan terus kepada kepentingannya. Kepentingannya yang mana satu? Menyerap warna air, menyerap cecair ubat, mengeringkan tumpahan air, menyerap peluh, mengeringkan pinggan mangkuk. Ini murid-murid sudah pasti dapat menjawab dengan betul, iaitu mengeringkan tumpahan air. Seterusnya, situasi yang kedua, jika murid-murid jatuh bermain di padang, luka di bahagian lutut, yang mana satukah untuk kita merawat luka tersebut untuk mengeringkan darah? Okey, jawapannya adalah kita boleh menggunakan berbola kapas. Okey, seterusnya, apakah kepentingan berbola kapas ni? Kita baca. Okey, kita dah tahu. Berbola kapas ni adalah untuk meletakkan ubat. Okey. Murid-murid boleh gunakan berbola kapas untuk letakkan ubat kuning supaya lutut murid yang luka tadi dapat dirawat. Okey, seterusnya, situasi yang ketiga. Jika murid-murid berpeluh, kita nak keringkan peluh kita perlu gunakan tisu kotak. Betul, tisu muka ini. Oops. Boleh sambungkan, gunakan pembaris, pastikan murid dapat suaikan dengan betul. Okey, apakah kepentingan menggunakan tisu muka ni, tisu kotak? Kita boleh menyerap peluh. Okey, seterusnya situasi yang keempat, ada palet dan juga berus air. Kita nak buat apa ni? Nak buat lukisan. So, kita dah boleh suaikan terus kepada gambar yang betul. Apakah kepentingannya? Kepentingannya adalah untuk menyerap warna air. Okey, pastikan murid boleh suaikan dengan jawapan yang betul. Dan terakhir sekali, ada pinggan mangkuk yang basah. Kita boleh gunakan tisu gulung yang berada di dapur untuk mengeringkan pinggan mangkuk. Maka selesai sudah muka surat 54, kenali kepentingan objek. Okey. Seterusnya, kita sambung muka surat 55, objek tidak serap air. Okey. Muka surat 55, objek tidak serap air. Suaikan jawapan dengan kepentingan objek yang tidak menyerap air. Okey. Untuk muka surat ni, murid-murid perlu tahu bahawa semua bahan-bahan objek-objek ini tidak menyerap air dan murid-murid perlu padankan
Contohnya objek yang pertama. Okey, Google. Google ini apakah kepentingannya? Kenapa dia tak menyerap air? Okey, kita boleh baca jawapan-jawapan yang berada di belah kanan. Kemudian kita boleh kenal pasti. Jawapannya ialah untuk melindungi mata daripada terkena air sewaktu kita berenang di lautan. Yang seterusnya, ada gambar baldi ataupun ada tong air. Kemudian ada baju hujan. Kemudian ada kereta dan cermin. Seterusnya ada hos dan juga ada kasut getah. Okey. Tong air ini, apa fungsi dia ataupun apa kepentingannya? Iaitu untuk menyimpan air. Okey. Biasanya kita simpan air tadahan hujan untuk digunakan pada masa-masa yang diperlukan. Seterusnya ada gambar baju hujan. Apakah kepentingan baju hujan? Okey, kepentingannya adalah untuk melindungi diri daripada air hujan. Okey. Seterusnya ada gambar kereta, ada cermin. Apakah kepentingannya? Okey, mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Seterusnya ada hos pipe air. Okey, fungsi dia apa? Kepentingan dia apa? Untuk mengalirkan air pipe. Dan yang akhir sekali ada kasut boot. Apa fungsi dia? Kepentingannya untuk mengelakkan kaki menjadi basah. Okey, jika kita dah siap muka surat 55, maka murid-murid dah tahu dah objek-objek apa yang tidak menyerap air dan apa kepentingan objek tersebut. Seterusnya, muka surat yang terakhir untuk tajuk penyerapan, iaitu muka surat 56. Dalam buku aktiviti muka surat 56, murid-murid boleh baca arahan terlebih dahulu. Amir sedang mereka cipta alat pengering botol air menggunakan 3 bahan yang berikut. Yang pertama menggunakan kertas tisu, yang kedua menggunakan kain dan yang ketiga menggunakan kertas surat khabar. Okey, dia mengaplikasikan sebuah inovasi iaitu membalut magnet bar dengan kertas tisu. Yang kedua ini kita lekatkan bahagian tepi dengan dawai kokot. Kemudian kita masukkan magnet yang dibalut tadi ke dalam botol yang basah. Gerakkan magnet tadi menggunakan magnet lain di luar botol supaya air dapat dikeringkan. Kemudian kita ulangi langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan kain dan juga kertas surat khabar. Kita ulang langkah yang sama untuk objek yang berbeza. Ada 3 objek tadi, kertas, tisu, kain dan juga kertas surat khabar. Maka kita baca soalan dia. Pada pendapat kamu, bahan penyerap yang manakah yang paling sesuai digunakan oleh Amir? Adakah yang paling sesuai kita guna kertas tisu, kain ataupun kertas surat khabar? Yang mana satu paling sesuai? Okey. Jika murid-murid ada sebarang pendapat, boleh nyatakan. Ini adalah contoh cadangan sahaja. Cikgu akan menjawab, jawapan dia adalah sebagai kain. Okey, jika murid-murid nak jawab jawapan yang lain, dipersilakan sebab dia ada kaitan dengan soalan yang kedua. Mengapakah kamu memilih bahan tersebut? Okey, cikgu pilih kain kerana, boleh tuliskan jawapan di sini, kerana kain mudah serap air dengan banyak. Jika murid-murid ada jawapan yang lain, jika murid-murid nak menggunakan kertas tisu, pastikan murid-murid tahu kenapa nak gunakan kertas tisu. Jika murid-murid rasakan kertas surat khabar adalah lebih sesuai, kenapa nak guna kertas surat khabar? Boleh tuliskan jawapan di soalan nombor 2. Kemudian, yang ketiga, susunkan bahan-bahan di atas mengikut keupayaan menyerap air secara menaik. Okey, secara menaik. Maka kita perlu tahu mana satu bahan yang akan menyerap air paling sedikit. Pada pendapat cikgu, jawapannya yang pertama sekali adalah kertas
surat khabar. Kertas surat khabar menyerap air paling sedikit. Yang kedua adalah kertas tisu. Dan yang paling banyak menyerap air adalah kain. Ini cuma pendapat cikgu sahaja. Jika murid-murid ada jawapan yang berbeza, dipersilakan untuk tuliskan di buku aktiviti masing-masing. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk anda. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.